Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, topik hari ini kita akan bincang ialah tentang kelajuan. So ada 4 perkara yang perlu kena ingat, yang perlu kena faham dalam topik kelajuan, iaitu yang pertama, definisi. Yang kedua, rumus. Dan yang ketiga, unit. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi dia. Faktor dia. Okey. Faktor mempengaruhi kelajuan. Nanti kita akan bincang apakah faktor yang mempengaruhi kelajuan sesuatu itu. Okey. Ni kelajuan ni, kita bincang tentang kelajuan. So apa itu kelajuan? Okey. Kelajuan ialah ukuran, dia adalah satu ukuran. Sama je macam dengan keluasan satu tapak. Okey, jadi ukuran cepat ni, ukuran cepat, salah ambil. Cepat atau lambat sesuatu objek yang bergerak, objek yang bergerak, bukan objek yang statik, okey, dari satu tempat ke tempat yang lain. Ni, satu tempat ke tempat yang lain. Dari definisi ni kita boleh lihat ada beberapa poin. Yang pertama, masa. Nampak? Yang kedua, jarak. Dari sini kita dah tahu dah. Yang mempengaruhi kelajuan tu mesti masa dengan jarak. Nanti kita akan lihatlah macam mana dia pengaruhi. Okey, baik. So daripada definisi ini, maka wujudlah rumus dia, maka wujudlah yang selain itu. Nak mudah senang kelajuan ini adalah dia masuk macam ni. Saya bagi anda satu analogi. Kereta dengan, kita bagi contoh yang sama lah kan. Okey. Kereta banyak jenis jenama kereta. Kalau saya cerita Ferrari, mungkin kamu tahu. Ferrari dengan kereta Asia. Katakanlah kamu bergerak daripada Kuala Lumpur pergi ke Johor Bahru ataupun pergi ke Melaka, tak kisahlah mana-mana tempat, tapi pada jarak yang sama. Agak-agak kamu siapa sampai dulu? Sudah semestinya kereta Ferrari ataupun kereta Lamborghini. Kalau kita kancah kereta Asia mungkin lambat masa sampai. So itu maksud dia kelajuan. Okey, dari mata kasar kita boleh tahulah, tengok situ. Oh, ni semua boleh laju, mana laju, oh, kereta ni laju, empat ni laju, semua bagai. Tak. Cuma dalam sains, sebab konsep sains ini adalah bersifat empirical, bermaksud dia mesti ada bukti pembuktian bagai semua. Jadi para saintis cipta ataupun reka satu formula untuk membuktikan yang mana laju, yang mana lambat. Dalam bentuk data. So dikira-kira ini laju, ini laju. So inilah dia kelajuan. Benda yang sama je kita dah biasa nampak. Contoh basikal dengan motor, mana lagi laju? So dah semestinya motor, bukannya basikal. Sama juga macam tu. So ini lebih kepada bersifat empirical. Maksud kita kira-kira semua untuk dapatkan maklumat semua, untuk menjadikan pembuktian yang kereta tu laju, motor tu laju, basikal tu lambat. Itu cara dia. Okey, daripada sini maka wujudlah formula dia. Inilah dia formula dia. Kelajuan, macam mana cari kelajuan? Jarak bahagi masa. Okey, katakanlah macam mana guna dia? Okey, catatlah A, daripada A, tempat A ke B. Daripada A ke B, jarak dia katakanlah 100 km. 100 km. Masa yang diambil untuk bergerak sampai 2 jam untuk A ke B ni sampai satu kenderaan. So, formula macam mana kita nak guna formula dia? Bahagikan dia 100 ini jarak, manakala masa dia adalah 2. So, bila kita bahagi 100 bahagi 2, jawapan dia adalah berapa? 5
kilometer per jam. Itu cara penulisan dia. So unit dia last sekali sekarang km per jam. Nanti kita akan bincang unit mana yang sesuai. Katakanlah kalau kat sini saya tukar pada, di sini saya tukar 180 minit. Saya tukar sini 180 minit. Jarak yang sama 100 km 180 minit. Kalau dalam pengiraan, nanti kita akan bincang tentang unit dia. Tak boleh, dia kena tukar pada jam. Untuk memudahkan pengiraan. Bukan suka-suka. So ini formula dia. Jarak bagi. So kelajuan kereta itu 50 km per jam. Baru kita boleh bandingkan dia, mana lagi laju, mana lagi lambat. Kalau nilai dia ni lagi besar, mana lagi laju. Kalau nilai dia kecil, lambatlah jawabnya. Ini untuk kita lihat apa laju atau tidak. Dari segi mata kasar kita boleh kata itu laju, ni cepat. Tapi dari segi data, dari segi apa-apa semua ataupun yalah, sains kan dia bersifat empirical, dia bersifat scientific, dia nak semua ada depan mata, ada data kan. Bersifat reality, dia kena lihat semua depan mata baru boleh dikatakan sains, baru boleh dikatakan betul. So inilah cara dia, pengiraan dia, formula dia untuk dapatkan kelajuan. Kalau sekadar mulut, oi laju lah kita tu, tak laju apa, dia akan balah. Tapi dengan data macam ni 50 km per jam. Oh, kita kau 50 km per jam je. Kita aku boleh sampai situ 100 km per jam. Nampak perbezaan kat situ. Itu maksud apa fungsi dia kelajuan ini. Baik. Jadi saya kata tadi, kilometer partner dia dengan jam. Okey. So, dalam unit kelajuan yang ini kena ingat, biasa yang kat sini dia akan manipulate kamu dalam periksa. Okey. Kadang-kadang dia bagi kilometer partner dia dengan minit, dia buat kilometer dengan saat. Saat tak logik lah. Yang biasa dengan minit lah. Katakanlah A, dari A ke B, jarak dia lebih kurang 20 kilometer. Masa yang diambil selama 60 minit. Jadi, orang akan bahagi. Sayang kalau tak belajar, dia akan bagi terus. Dia dah faham formula tadi. Dia terus bagi. 20 bahagi 60. Dia bagi 20 bahagi 60. Oh, dengan yakin jawab tu. 20 bahagi 60 minit. So, dia buatlah pengiraan semua apa-apa. Semua 2 bahagi 6. Asal kecil sangat nilai. 2 bahagi 6. Kecil sangat nilai ni. Nak kena tambah lagi ni. Macam pelik je pengiraan. Dekat sini yang salah. Nah, itu sebab kena faham. Nanti saya akan tunjukkan unit kelajuan tu. Partner-partner dia. Ini masalah dia, kesan dia. Kalau kita tak tukarkan dahulu. Okey. So, untuk faham. Okey. Untuk mudahkan. Kilometer mesti partner dia dengan jam. Kalau meter, partner dia mesti dengan saat. Sentimeter, partner dia mesti saat. Jadi kalau cara penulisan jawapan, contohlah kilometer per jam. Jadi kalau macam ni, kita tukarkan dahulu minit ni kepada jam. Jadi kalau 60 minit bersamaan dengan 1 jam. Jadi 20 bahagi 1, jawapannya 20 km per jam. Kan mudah. Berbanding kalau kita guna unit yang kecil macam ni, yang besar macam ni. Yang kecil macam ni. Itu fungsi dia. So, kilometer dengan jam, meter dengan saat, sentimeter per saat. Dan ini, unit-unit ini mengikut kesesuaian. Takkanlah siput kamu nak tengok kelajuan siput kamu guna kilometer per jam. Berkurunlah kamu nak tunggu dia berjam. Jadi kita ambil sentimeter per saat. Katakanlah orang nak lari
Sebab tu kalau lari, kamu lihat lumba lari, ada orang pakai minit? Tak ada. Ada orang pakai jam? Tak ada. Dia akan pakai saat. Sebab biasa lari dalam track paling tinggi pun 1,500 je saya tak ingat. Ataupun 1,500 yang tu je lah. 1,400, 1,000 berapa, tak ingat. Tapi orang akan tengok macam 100 meter. 100 meter. Okay, tengok 100 meter. Ada orang pakai minit? Tak ada. Dah akan pakai saat. 9.96 saat. Apa yang laju lah tu kan? 9.6 kan? 9.97 saya tak ingat. Usain Bolt. Okay? Dia kira dalam saat. Kelajuan dia. Berapa kelajuan dia? 100 bahagi dengan berapa saat? Katalah dia berlari dalam 10 saat. So, berapa kelajuan dia? Kat situ kita akan lihat. So, dia ada partner dia. Dia tak boleh main meter dengan minit. Tak boleh. Meter dengan jam. Tak boleh. Oh, sakit nak kira nanti. Kesan dia nak kira nanti. Sakit. Jadi, tukarkan dahulu. Kalau dia bagi minit, tukarkan kepada jam. Kalau kat sini dia bagi 20 meter. So, dia bagi 60 meter. 60 minit. Tukarlah dalam saat pula. Tapi tak logik lah. 20 meter dalam satu 60 minit. Itu maksud dia. Secara logik dia. Dia tak akan bagi mengarut lah. 20 cm 1 minit. Contohlah, dia bagi 20 cm. Kata saya tukar kat sini 20. Soalan yang sama saya guna. Okey. Cuma unit je saya tukarkan. Sini dia kata 20 cm. Dia bagi kat sini 60 saat pula. Tukar kat sini jadi 2 minit. Ni kalau dia nak pusing lah. So, tukarkan jadi 180 saat. 1 minit bersama dengan 60 saat. Ataupun dia tukar kat sini 1 minit je. Tengoklah macam mana. So, itu dia. Ini fungsi dia. Kamu kena ingat unit dia. Dia kena partner dia. Kilometer dengan per jam. Minit per saat, sentimeter per saat. So, kena tengoklah. Kalau sini minit, kamu kena tukarlah saat kat sini. Ini yang biasa dia akan dipusingkan lah. Dan kena ingat, dalam periksa biasanya formula ini dibagi. Saya lihat dalam beberapa soalan periksa pun dia memang dia bagi formula soalan ini. Jadi kamu kena faham itu je lah. Okey. Anggarkan semua itu. Okey, jelas ya? Okey. Yang ini yang kita nak bincang lebih sikit, iaitu tentang hubungan kelajuan dengan jarak. So, ini masuk dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kelajuan. Faktor yang mempengaruhi kelajuan adalah yang ada dua. Yang pertama, jarak. Berapa jarak dia pergi jauh. Yang kedua, masa. Sebab itu, hubungan antara kelajuan dengan jarak. Okay, kalau lihat sini, kelajuan sesuatu objek bertambah jika objek itu bergerak lebih jauh dalam tempoh masa yang ditetapkan. Nampak? Kalau kamu lihat dekat sini, objek itu makin laju. Okey? Makin jauh, jarak makin jauh, tapi masa ditetapkan. Contohlah, satu kereta itu bergerak lebih kurang 200 km. Okey? Tapi kelajuan masa dia ditetapkan hanya boleh dalam tempoh 1 jam. Contohlah satu kereta, okey? Satu kereta. Dia tengok ya. Masa ditetapkan. Masa ditetapkan. Okey, ada dua kenderaan. A dan B. Masa ditetapkan dalam tempoh 1 jam antara kereta A dan B, mana pergi jauh? Mana boleh pergi jauh lagi? Okey. Katakanlah kereta A. Dalam tempoh 1 jam, dia hanya boleh bergerak boleh sampai satu tempat dalam jarak dia 90 km. 90 km. Masa ditetapkan tadi, masa saya katakan apa? 1 jam kan? Okey. 1 jam. Manakala kereta B, dia boleh pergi sejauh 200 km.
So, macam mana kita nak buktikan kereta B ni laju? So, kita bagilah dengan 1 jam. Bagi dengan 1 jam. So, secara matematik, A akan dapat 90 km per jam. Manakala B, 200 km per jam. Laju dia. Kat situ nampak. So, macam saya katakan tadi, kelajuan ini, kalau nilai dia lagi besar, maksud dia laju. Kalau nilai dia kecil, itu tak laju lah. Lambat lah. Okey, faham? So, itu kelajuan jarak bagi masa. Sebab tu hubungan dia. Semakin bertambah jarak, okay, semakin laju kenderaan itu apabila masa ditetapkan. Tapi kena masa ditetapkan. Lihat pada eksperimen itu. Okey. Baik. Yang kedua, hubungan kelajuan dengan masa pula. Kelajuan bertambah jika yang masa yang diambil lebih singkat. So, makin singkat masa itu, makin cepatlah kereta itu. Contoh, ada 2 kereta, A dan B. Okey, A dan B. Masa, jarak kita tetapkan, jarak kita tetapkan, iaitu 100 km. Jarak dia kita tetapkan. A nak sampai ke B, nak sampai tempat ini, B ni, kita katakanlah C, tempat C, B tempat C pula kereta ni. Okey. Kereta A, kereta B nak sampai tempat C ni, jarak dia 100 km. Kereta A mengambil masa lebih kurang, katakanlah kita kata dia ambil masa 2 jam. B, dia ambil masa 1 jam. Kalau kita kira balik, 100 bahagi 2 akan dapat 50. 1 jam bahagi akan dapat 100. So, macam saya kata tadi, kelajuan ini bila tinggi nilai dia, bila besar nilai dia, maka dia lagi laju. Tapi kena bahagi dahulu, kena ikut rumus dahulu. Jangan main ikut nilai ni, kena rumuskan dahulu. Kena ikut rumus, iaitu jarak bahagi masa. Baru kita tahu mana laju, mana tidak. Hasil daripada situ kita lihat, kalau nilai dia besar, maka laju. Kalau nilai dia kecil, maka tak laju lah tu. Okey, jelas. So, daripada sini, biasa soalan dia akan pusing-pusing lah. Soalan kelajuan. Okey. So, itu perkara dia. Faktor-faktor dia, yang pertama masa, yang kedua jarak. Kalau jarak, masa mesti ditetapkan. Kalau masa, jarak ditetapkan. Okey, baik. So, itulah topik tentang kelajuan. Sudah habis. Saya cuma nak tunjukkan macam mana kalau kita jumpa soalan lah. Saya buka dahulu. Mana mic apa? Saya punya whiteboard. Okey. Oh, sorry. Ni dengan anak saya punya tadi. Okay. Baik. Contoh. Kalau dalam periksa, sebagai contoh dalam periksa, biasa periksa akan keluar periksa dia. Katakanlah dia bagi graf. Okey. Ataupun bagi graf lah senang. Ataupun dia bagi gambar rajah. Gambar rajah lah senang. Gambar rajah Okey, dia buat kereta. Ada 2 gambar kereta. Okey, 2. Sorry, bulat terjadi pula bulat. Okey. Yang ini dia tulis masa yang diambil lah. Kita buat jarak dikekalkan. Okey, jarak dikekalkan. So, dia ambil masa yang sini 2 jam. Yang ini 1 jam. Okey, jarak dikekalkan. Okey, jarak dia 100 km. Okey. Soalan kalau tanya, apakah hubungan di antara apakah hubungan di antara pembuli ubah dimanipulasi dan pembuli ubah bergerak balas? So, kalau soalan macam ni, saya tanya soalan macam tu. Okey. Contohlah kan.
Okey, saya type sini. Nyatakan hubungan. Okey. Soalan dia katakanlah silap. Nyatakan hubungan antara PM dan PB. Dia tak tulis PM dan PB. Dia tulis pembuluh ubah bergerak balas di mana bersih dengan ni lah. Dengan PB. Okey. Soalan dia. Kan. PB lebih kurang macam ni lah. Okey. So, apa nak jawab? Jadi soalan dia, kalau soalan kita nyatakan hubungan antara PM dan PB. So, kenal pasti dahulu. Sekarang sini, yang sini tadi, 100 km saya kata kekalkan tu, dia sudah semestinya kekal. Jadi, adalah pembuluh ubah dibenarkan. Dia tidak akan kacau. So, manipulasi kat sini, masa. Jam ni. Bergerak balas, kelajuan. Jadi, kira dahulu berapa kelajuan ni, kita akan lihatlah. Mana yang kecil. Jadi, soalan dia, kalau kita nyatakan hubungan macam ini, semakin berkurang masa yang diambil, semakin bertambah kelajuan. Ataupun jika masa yang diambil itu singkat, maka kelajuan bertambah. Itu cara dia. Soalan ini biasa akan keluar. Tentang kelajuan biasa macam ni. Dia akan tanya, betul ramalkan, lepas tu bagi kenal pasti pembuluh ubah dimanipulasi, kenal pasti pembuluh ubah bergerak balas. So, ingat, jarak dengan masa itu dia akan masuk di pembuluh ubah dimanipulasi. Mana kelajuan bergerak balas. Dia tidak ada lain. Okey, saya rasa itu saja perkongsian pada saya hari ini berkaitan tentang topik kelajuan. Saya harap kita akan bertemu lagi dalam topik-topik yang lain. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.